tengah uzur, okay, dia patah kaki sebagai contoh, dan dia tak sampai, kaki dia bersimen, berbalut, minta tolong orang, nak wuduk, tolong basuh kaki. Ustaz, kalau kaki simen pun kena basuh. Kena basuh. Dia sebutkan basuh atas balutan. Kena usap air. Kena basahkan dengan air, sapu air. Tetap kena basuh. Sebab dakwat pen ini sifat dia kita boleh nampak lagi apa dia cakap jalur-jalur ni lah, jalur-jalur dekat kulit ni. Kan nampak. Tapi kalau cat sebagai contoh, cat tak boleh. Sebab cat dia memang keras dan memang dia halang air sampai ke kulit. Cat tak boleh. So kalau pewarna inai sebagai contoh, inai boleh. Inai boleh sebab dia sampai ke kulit. Tapi kalau yang benda-benda keras, contoh cat ada juga cat, lagi apa? Apa-apalah pewarna yang menghalang, jadi itu tak sah. Wajib dia tanggalkan dulu. Wajib untuk dia tanggalkan dulu. Seterusnya yang kelima. So tadi yang keempat, tidak ada yang menghalang air sampai ke kulit. Yang kelima, tidak ada sesuatu pada anggota wuduk yang boleh merubah sifat air. Itulah air mutlak. Kita wuduk guna air mutlak. Jadi jangan sampai bila mana kita basuh muka, air tadi dia bertukar sifat jadi air mutaghayyir, air yang bukan lagi mutlak. Tak boleh. Apa Ustaz yang boleh merubah sifat air ni? Contoh bedak. Kamu pakai bedak tebal, ataupun orang perempuan pakai makeup tebal. Dia basuh muka, air tu nampak merah mengalir. Menunjukkan air tu air mutaghayyir. Dia basuh mulut tu, gincu dia nampak merah. Dia jatuhkan air tu, nampak air tu dah tukar jadi merah. Ketika tu air tu air mutaghayyir. So tak sah, kena basuh dulu, hilangkan dulu makeup tadi. Makeup yang ada atas muka tadi. Okey, bedak, gincu, za'faran yang banyak. Okey, benda-benda ni boleh mengubah sifat air mutlak. Wuduk tidak sah kerana ia telah berubah menjadi air mutaghayyir. Jika sedikit dan tidak mengubah air mutlak, maka ia dimaafkan. Tapi kalau tak banyak, ada sikit je, pakai bedak pun nipis je, dan air tu tak berubah, air tu tak berubah, maka sah. Wuduk kamu tetap sah. Okey, seterusnya yang keenam. Yang keenam, dia tahu akan kefarduan wuduk. Tahu akan kefarduan wuduk. Ada orang pernah beritahu dah. Dia belajar pergi sekolah, ada ustaz ajar dah. Ustaz ajar wuduk itu hukumnya wajib. Maka dia pun tahu hukum wuduk itu hukumnya wajib untuk orang-orang yang nak mendirikan solat. Maka sebelum solat dia pun pergi ambil wuduk, maka sah wuduknya. Jika dia ragu tentang kewajipan wuduk atau dengan yakin mengatakan wuduk adalah sunat bukan wajib, tidak sah wuduknya. Bagi orang-orang yang cakap wuduk ni sunat je, tak wajib pun, jadi wuduk tadi tu pun automatik jadi tak sah. Dia kena belajar sampailah dia yakin bahawa wuduk itu hukumnya adalah wajib bila mana dia nak solat ataupun mengerjakan ibadat-ibadat yang memerlukan dia wuduk lah. Contoh tawaf, nak tawaf Baitullah Al-Kaabah, wajib ada wuduk. Jadi kena belajar sampai yang dia yakin sungguh-sungguh bahawa memang hukum wuduk itu wajib sebelum mengerjakan ibadah, maka sahlah wuduknya tadi. Kalau dia tak yakin, maka tak sah. Seterusnya, yang ke-8, 5, 6, yang ke-7. 7, tidak menganggap suatu fardu dalam fardu-fardu wuduk sebagai sunat. Dia sebagian daripada tadi lah. Tidak menganggap ada fardu dalam fardu-fardu wuduk ada sunat. Apa fardu wuduk? Anggota fardu wuduk kita dah sembang dah sebelum ni. Rukun wuduk ada 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan hingga ke siku, yang keempat basuh kepala, yang kelima basuh kaki, dan yang keenam tertib. Jadi dia anggap yang keenam ni semua fardu, maka sah wuduknya. Tapi kalau dia beranggapan bahawa kaki sunat kot, kaki sunat, maka ketika itu tak sah wuduknya. Okey, tak sah wuduknya. Seterusnya, yang ke-8,
menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Iaitulah tak lain dan tak bukan ialah air mutlak. Air mutlak. Jika ada perasaan ragu sama ada air itu suci ataupun tidak, maka cukuplah menganggapnya suci kerana tidak disyaratkan ada yakin ketika ada keraguan terhadap kesucian air itu. Okay? Kita nampak ada orang wuduk dekat tempat wuduk. Cukuplah kita menganggap bahawa itu air suci. Kita timba air daripada perigi sebagai contoh. Perigi gelap tak nampak, cukuplah kita anggap bahawa air itu air suci, air mata air. Biar sekalipun ada burung berak masuk tahi dalam tu, kita tak nampak, maka kita anggap suci. Tapi kalau memang jelas nampak ada najis, maka ketika itu dia jadi air bukan najis. Tapi kalau tak nampak, tak apalah, anggap air itu suci. Air suci. Seterusnya, yang ke-9, sudah masuk waktu solat bagi yang berwuduk untuk mendirikan solat. Kalau ambil macam tadi dah azan kan, kamu dah wuduk awal kan, tak sah ke wuduk tadi? Sah. Tetap sah. Tetap sah bagi orang-orang yang tak ada penyakit. Mana dia okey lah, dia okey, tak ada penyakit. Yang ke-10, mualat bagi orang yang sentiasa beradas. So, kita baca sikit permasalahan. Air yang bercampur dengan minyak wangi hukumnya masih suci kerana minyak wangi adalah benda mujawir, benda yang tidak larut dalam air. Jadi kalau kita pakai minyak wangi, kemudian kita ambil wuduk, air itu masih lagi dikira air suci. Okey. Seterusnya, syarat ke-9 dan ke-10 ini khusus bagi orang yang dalam keadaan darurat. Orang dalam keadaan darurat seperti mustahaddah kerana darah istihadah. Orang perempuan kadang-kadang dia ada di kalangan mereka yang ada darah istihadah. Istihadah ni Ustaz, darah sakit. Dia sentiasa keluar darah. Daripada mana Ustaz? Daripada kemaluan dia tu lah, daripada faras dia. Dia bukan haid. Contoh dah sampai 20 hari dah keluar darah, maka darah itu bukan lagi darah haid. Darah haid paling lama menurut mazhab Imam Syafi'i 15 hari, 15 malam. Tapi sampai 20 hari dah keluar darah lagi, itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Jadi syarat bagi dia mesti ambil wuduk lepas masuk waktu solat, dan kemudian terus wajib solat. Tak boleh dia ambil wuduk sebelum masuknya waktu solat. Okey. Ataupun orang yang ada penyakit salasil baul. Salasil baul ni kencing tak lawas. Kencing tak lawas. Dia tak rasa. Macam mana kencing tak lawas ni? Dia tak rasa air kencing dia tu keluar sendiri. Mungkin tak banyak lah, keluar sikit. Dia tak rasa, keluar sendiri. Jadi orang yang macam ni pun dia kena wajib ambil wuduk lepas masuk waktu. Dia tak boleh ambil wuduk sebelum masuk waktu. Kemudian apa dia kena buat kalau orang yang ada penyakit susul baul? Kalau perempuan penyakit dia istihadah, darah tadi. Kalau yang lelaki dia ada susul baul, dia kena ikat bungkus kepala tadi tu, syafah tadi tu dengan tisu. Bungkus dengan tisu. Supaya kalau tengah solat terkeluar najis tu setakat kat situ je. Dia tak pergi dekat pakaian kamu, tak jatuh dekat seluar, tak jatuh dekat kain kamu. Kalau tak, nanti kain kamu akan jadi mutanajis. Pakaian kamu dah pakaian yang najis, kamu tak sah solat. Jadi untuk syarat yang ke-9 dan ke-10 ini khusus untuk orang yang ada penyakit. Penyakit bagi lelaki dinamakan sebagai salasil baus ataupun salasil rih. Salasil rih ni orang yang selalu kentut. Kemudian bab kentut pula. Kentut dalam solat. Ketika mana dalam solat, kamu yakin kamu terkentut, ada rasa keluar angin. Tapi ijma' ulama sebut kalau tak dengar bunyi dan tak hidup bau. Bau tak ada bau, bunyi pun tak dengar, teruskan solat. Tak batal lagi solat kamu, tak batal lagi wuduk kamu. Tapi kalau memang bunyi, ketika itu memang batal lah. Ataupun dia tak ada bunyi, dia silent killer, tiba-tiba bau je. Tu lagi kan. Okey, ketuk jahat kan. Ketuk jahat. Itu memang batal lah. Tapi untuk orang yang dia dengar, dia tahu aku kentut ni, tapi tak dengar bunyi dan tak hidu bau, maka teruskan solat. Teruskan solat. Kadang-kadang itu adalah gangguan daripada
syaitan. Yang dia main-main dekat alu buntut kamu tu kan. Dia main-main dekat situ. Jadi teruskan solat, tak ada masalah. Okey. Jadi wallahu alam. Sikit perkara-perkara yang makruh ketika wuduk secara laju-laju je. Perkara makruh ketika wuduk ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8. Apa perkara makruh ketika wuduk? Yang pertama, berlebihan menggunakan air. Mudah cerita membazir lah. Gunakan air untuk berwuduk ni yang sunat 3 kali je. Tak ada 5, tak ada 7, tak ada 9, tak ada 12, tak ada. Mesti 3 kali sahaja, itu sunat. Lebih daripada tu membazir, hukumnya jadi makruh, bahkan boleh bawa kepada haram. Seterusnya yang kedua, bercakap-cakap ketika sedang wuduk. Jangan cakap, jangan menyembang. Tengah wuduk jangan menyembang, makruh hukumnya. Tengah-tengah wuduk nampak ada kawan, makan apa kantin? Habiskan wuduk dulu baru tanya. Kawan tadi pun kalau baru ambil wuduk, habiskan wuduk dulu baru jawab soalan ni. Baru jawab soalan tadi. Yang ketiga, berlebih-lebihan ketika berkumur bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa kumur cukup sekali. Cukup sekali, maksimum 3 kali. Kemudian kumur yang selayaknya, sewajarnya berkumur. Jangan kumur 5 minit kumur. 5 minit kumur. Masuk air kumur 1 gelas, keluar setengah kan. Sah hilang dah. Okey, makruh, bahkan boleh batal. Boleh batal, bukan batal wuduk, batal puasa tadi. Batal puasa. Yang keempat, tidak berkumur-kumur dan tidak beristinsak. Ini perkara yang makruh. Kamu meninggalkan kumur, itu makruh. Meninggalkan istinsak, itu makruh. Istinsak apa Ustaz? Sedut air hidung. Yang kumur tak biasa tengok. Yang sedut air ikut hidung tu, tu jarang-jarang nampak. Jadi ambil sunat tu. Dan bila sebelum kita nak basuh muka, lepas kumur, sebelum nak basuh muka, ada satu lagi sunat, istinsak. Istinsak ni apa? Tadah air sikit, sedut kat hidung sedut. Sedut. Sakit Ustaz? Dia memang sakit. Tapi fadilatnya apa? Dia boleh merendahkan hati. Boleh menambahkan tawaduk. Tapi sekadarnya lah, tak payah sampai kalau dah sakit sangat, dah lah, sekali cukup lah. Apa buat? Sedut. Sedut air, tadah sikit air, sedut pakai hidung lepas kumur dia. Bukan air yang berkumur, yang kumur tu buang lah. Tadah ambil air baru. Ambil air baru. Okey, jadi tidak, dalam kitab sebut tidak berkumur-kumur dan tidak beristinsak, itu makruh. Yang kelima, mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Basuh tangan kiri dulu, makruh hukumnya. Sebab berlawanan dengan sunnah. Nabi ajar mulakan dengan kanan, bukan mulakan dengan kiri. Yang keenam, berwuduk di tempat yang mutanajjis. Tempat yang mutanajjis. Mudah cerita, wuduk dalam jamban. Makruh. Wuduk-wuduklah kat tempat wuduk. Tapi sah tak Ustaz? Sah, memang sah. Hukumnya makruh. Okey, janganlah. So, kalau ada tempat yang lebih baik untuk kamu berwuduk, macam madrasah ada bilik wuduk, wuduklah dekat bilik wuduk. Tak payahlah wuduk dalam jamban. Yang wuduk dalam jamban. Ataupun tempat-tempat pembuangan sampah. Jangan pergi wuduk dekat tempat buang sampah. Seterusnya yang ketujuh, menyapu, mengusap anggota wuduk lebih daripada 3 kali atau kurang daripada 3 kali. Lebih pun makruh, kurang pun makruh. Dia basuh 2 je. Dia basuh 1 je. Makruh hukumnya. Basuh 4, makruh hukumnya. Seterusnya dan yang terakhir, meminta pertolongan orang lain untuk membasuh anggotanya dalam keadaan dia tidak uzur. Dia tak ada apa-apa sakit pun, tapi dia minta orang, kau tolong basuh kaki aku. Wuduk ni, kau basuh kaki aku. Melainkan memang dia tengah uzur. Dia patah kaki sebagai contoh, dan dia tak sampai, kaki dia bersimen, berbalut. Minta tolong orang, nak wuduk, tolong basuh kaki. Ustaz, kalau kaki bersimen pun kena basuh. Kena basuh. Dia sebutkan basuh atas balutan. Kena usap air. Kena basahkan dengan air, sapu air. Tetap kena basuh. Tu apa? Jadi perkara-perkara itulah 10 perkara-perkara syarat sah wuduk dan 8 perkara makruh ketika berwuduk. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung pada fasal yang seterusnya, ialah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ini dia banyak.
banyak masalah. Banyak masalah yang kita akan bincangkan. Dia panjang sikit bab ni, mungkin 2 kali kot. Kena 2 kali. Kemudian perkara-perkara kita akan bincang pula perkara-perkara yang haram dilakukan bagi orang yang berhadas. Sekalipun hadas kecil maupun hadas besar. Tu kita akan sembang dalam pertemuan akan datang. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jadi bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah sama-sama kita merendah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari pada pagi ini, pada tengah hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, Kau manfaatkanlah apa yang telah kami pelajari. Ya Allah, Kau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, Kau berilah kepada kami ilmu-ilmu yang banyak. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami kefahaman yang luas. Ya Allah, Kau faqihkanlah kami dalam agama. Ya Allah, Kau faqihkanlah kami dalam urusan takwil agama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aqimis solat. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko terbaik.